Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati dan diberkati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah mengurniakan lagi peluang pada kita untuk kita sama-sama memahami satu perkara dan satu keadaan yang kita akan lalui dalam kehidupan kita, yang na'udzubillah min dzalik, kita minta jauh daripada Allah. Kita tergolong dalam golongan yang dihumban ke dalam neraka Allah. Yang ni yang kita akan dalam hidup kita sentiasa mesti tanamkan dalam jiwa kita dan perasaan kita, bagaimana kita ni agar hidup kita ni kesudahannya ke dalam syurga Allah. Manakala neraka kita minta jauh daripada Allah. Kenapa dihumban ke dalam neraka ni? Banyak sebab. Kenapa kita dimasukkan ke dalam syurga pun banyak sebab dalam hidup kita. Dalam kitab yang kita baca, Rahsia di Sebalik Kematian ini, di setiap pagi Jumaat di Masjid Al-Falah, kita sentiasa baca dan kita sebut tentang mengenai bagaimana keadaan yang berlaku pada seorang apabila lepas pada kematian. Panjang dalam perbincangan di kalangan kita ini, tetapi memadailah kalau sekiranya kita pada kali ini kita masih lagi berbicara tentang tajuk neraka. Neraka dan bagaimana ancaman-ancaman yang berada dalam neraka, dan bagaimana kita nak lalui suasana neraka. Na'udzubillah min dzalik, orang yang dihumban ke dalam neraka itu melalui saat-saat yang demikian. Yang ni yang kita perlu fahami pada diri kita pada setiap ketika dan masa ini sendiri. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, tajuk yang kita bincangkan ini pada muka surat 650 dalam kitab Di Sebalik Rahsia Kematian yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah ini, dan kita hanya sampai pada tajuk neraka, pantai dalam neraka, kemudian neraka Jahannam dan ancaman bagi orang yang menyakiti orang mukmin. Itu pada dalam tajuk tersebut. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada seorang lelaki, daripada Mansur, daripada Mujahid, daripada Yazid bin Sajarah. Dia mengatakan bahawa Muawiyah mengutuskan dalam satu pasukan. Dia bertemu dengan musuh dan melihat para sahabatnya dalam keadaan kucar-kacir. Itu peristiwa yang terjadi. Satu peristiwa apabila Muawiyah hantar pasukan untuk bertemu dengan musuh, dan waktu mana bertemu dengan musuh tersebut dalam keadaan kucar-kacir sahabat-sahabat, dia lalu mengumpulkan mereka. Lalu Muawiyah mula memuji dan berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia berkata, bila dia ucapan Muawiyah, bila dia tengok sahabat-sahabat kelam kabut dalam keadaan kucar-kacir suasana ini, lalu dia sebut, ingatlah nikmat Allah kepada kamu semua, dan ingatlah hadis Rasulullah tentang berikut. Katanya Muawiyah, dia sebut pada tentera-tentera ni, dalam hidup kita ni diajar supaya sentiasa ingat kepada nikmat Allah. Kenapa kita kena ingat nikmat Allah? Waskuru nikmatallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan ke atas kamu. Ni di antara cara Allah nak suruh dalam hidup kita. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni ingat nikmat Allah yang telah Allah kurniakan pada kita ni? Jawabnya kerana manusia ni payah nak bersyukur. Hidup kita ni payah, kita senang nak jadi kufur. Bila hidup kita ni, dalam hidup kita tak ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi dalam hidup kita, ramai di kalangan kita menjadi manusia yang kufur. Kufur maksudnya mereka melawan dan menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup mereka. Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diminta supaya sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Macam mana kita nak suruh syukur dalam hidup kita? Kita ingat balik pemberian yang Allah bagi pada kita ni terlampau banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat-nikmat Allah, tak terbilang banyaknya nikmat Allah yang Allah telah kurniakan pada kita.
Baik, dalam keadaan demikian disebutnya nikmat-nikmat, ingat nikmat yang ditulis, yang diberikan oleh Allah pada kamu, dan ingat hadis Rasulullah ini. Katanya Muawiyah, kamu semua ditulis di sisi Allah dengan nama dan gelaran kamu semua. Disebut demikian. Kamu semua ditulis, ditulis di sisi Allah dengan nama kamu dan gelaran kamu semua. Gelaran maksudnya apa dia? Kamu ni kedudukan kamu setakat mana di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kamu demikian. Pada hari kiamat dikatakan, wahai fulan, ini cahaya kamu. Di akhirat nanti, bila sampai di padang mahsyar nanti, lalu disebut, ni cahaya kamu, ni keadaan pada kamu. Wahai fulan, tidak ada cahaya untuk kamu. Disebut demikian. Wahai fulan, tak ada orang yang tidak ada cahaya untuk dia. Di neraka Jahannam terdapat pantai seperti pantai laut. Di dalam neraka Jahannam ni ada pantai macam pantai laut. Di sana ada serangga dan juga ular sebesar unta Khurasan. Disebut lagi, Rasulullah pernah sebut dalam di pantai itu ada ular sebesar unta Khurasan, seperti kala jengking. Sebesar mana kala jengking? Sebesar bagal yang hitam, sebesar keldai yang warna hitam. Di dalam neraka ni ada pantai. Pantai itu ada apa dia? Adanya yang disebut dengan serangga-serangga ular sebesar unta Khurasan, dan juga ada kala jengking sebesar yang disebut dengan sebesar mana? Sebesar kaldai yang warna hitam. Allahu Akbar. Ketika penghuni neraka mencari perlindungan, bila berada di pantai neraka tu, penghuni neraka ni cari perlindungan. Bila cari perlindungan, mereka berkata, pantai, pantai. Ketika mereka sampai padanya, tengok ada pantai. Lalu bila tengok ada pantai itu, penghuni neraka sebut pantai, pantai. Serangga itu menyambar mereka dan mencabut mata dan lidah mereka. Disebut demikian. Muawiyah cerita ni kepada tentera-tentera Islam yang nak perang ni, nampak kelam kabut sangat dia ni. Kemudian mata tu dan mencabut mata dan lidah mereka tersebut. Serangga-serangga yang ada tu, bila tengok orang datang ni, lalu cabut mata dan lidah mereka dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipotong menjadi beberapa potongan dalam neraka, dahlah dengan api lagi. Kemudian dengan keadaan yang begitu lagi. Kemudian menjadi beberapa potongan. Kemudian mereka berkata, tiba-tiba ahli-ahli neraka yang berada dekat pantai ni sebut, api-api. Dia sebut api-api. Dia dalam keadaan yang sebegitu, ketika mereka sampai padanya, Allah Ta'ala memberikan pada mereka penyakit kudis sehingga tubuh mereka musnah dan kelihatan tulang serta kulit-kulit mereka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila begitu mereka sebut api-api itu, lalu disengat. Kena sengat saja sampai memberi pada mereka penyakit kudis. Kena sengat je keluar kudis. Allahu Akbar. Bila keluar kudis-kudis tersebut, hingga tubuh mereka musnah dan kelihatan, bila tubuh ni jadi hancur lebur, nampak tulang-tulang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian serta kulit-kulit mereka tersebut dikatakan pada mereka, wahai fulan, adakah ini menyakitkan kamu? Ditanya terus, wahai fulan, rasa macam mana kamu? Sekarang ni kamu rasa macam mana pada diri kamu? Sakit tak pada diri kamu? Dia menjawab, lalu mereka menjawab, apa penyebab siksaan ini? Kenapa kami kena macam ni? Yang menjadikan demikian? Lalu dikatakan, kerana kamu menyakiti orang mukmin sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Ni ingat betul-betul ni. Siapa-siapa yang menyakitkan orang mukmin, siapa-siapa yang buat menyakiti hati orang mukmin di atas dunia ini, dalam neraka nanti dia akan dicampak ke pantai-pantai. Pantai-pantai tersebut yang penuh dengan kala jengking, penuh dengan binatang-binatang berbisa. Bila sambar saja kepada dia tersebut, yang menyebabkan kudis, dan kudis itu sehingga akan nampak tulang-tulang, nampak kulit-kulit tubuh badan dia ni sendiri dalam keadaan sengsara, terpotong tubuh badan dia sewaktu mana di pantai-pantai neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa dia? Punca menyakitkan hati orang mukmin. Jangan kita ni saling sakit menyakit, jangan. Tulis tulisan yang baik-baik, senang bahasanya pada diri kita ni. Jangan kita biarkan tulisan-tulisan kita ni tulisan-tulisan yang buruk yang kita tulis. Kemudian pada masa yang sama juga,
bila kita telefon pada orang, janganlah bercakap kasar dan percakapan yang hodoh di kalangan kita, jangan. Tetapi bercakaplah dengan percakapan-percakapan yang membawa kepada diri kita kebaikan-kebaikan yang berterusan dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kemudian dalam masa yang sama juga, dalam hidup kita ni, kalau kita bercakap secara terus terang di kalangan kita ni, jangan suka sindir menyindir. Jangan ada di kalangan kita ni sikit-sikit bercakap membingitkan telinga seseorang. Ada orang kita demikian. Bila dia hidup dalam keadaan sebegini, dia suka sangat untuk bercakap benda-benda yang menyebabkan sakitnya hati dan menyebabkan orang tak selesa dengan percakapan-percakapan yang keluar daripada mereka tersebut, sehingga menyakitkan di antara satu sama lain. Orang mukmin dia diajar supaya orang mukmin ruhama di kalangan kita. Tapi dengan orang kafir diajar supaya asyidda, yang kena tegas. Orang kita tak, dalam hidup mereka dengan orang kafir lemah lembut. Tapi dengan orang Islam dia dalam keadaan yang dianya asyidda. Itu yang tak betul dalam hidup kita. Islam diajar dalam hidup kita ni, semua yang kita buat ni diajar supaya jaga dan jaga peribadi kita. Jangan sampai kita ni dihumban ke dalam neraka kerana punca apa dia? Punca menyakitkan hati di kalangan sesama kita ni. Isteri dengan suami, suami dengan isteri, tolong jaga cara bercakap. Anak-anak dengan mak ayah dengan anak-anak, tolong jaga cara bercakap. Cara percakapan kita ni, kita diajar supaya jaga. Supaya apa dia? Ingat balik, dalam neraka tu ada pantai. Pantai yang Rasulullah sebut, pantai tu ada kala jengking, ada juga ular. Ular sebesar mana? Sebesar kaldai, sebesar unta Khurasan, salah tinggi unta ni sendiri. Kemudian yang disebut ada kala jengking sebesar mana? Kala jengking sebesar yang disebut dengan bagal hitam ataupun kaldai yang warna hitam itu sendiri. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Anunar, Ad-Dahmani, daripada Atiyah Al-Aufi, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Sa'ud adalah satu besar dalam neraka. Dalam banyak-banyak perkara yang kita kena faham, dalam neraka ada Sa'ud adalah batu besar di neraka. Jika mereka meletakkan tangan di atasnya, maka tangannya pasti meleleh. Siapa-siapa yang letak di atas batu besar dalam neraka tu, letak tangan je, tangan dia pasti meleleh. Dalam neraka ni sendiri, mereka mendaki kepada batu besar ini, maka bukanlah sebaiknya mereka melalui jalan yang mendaki dan sukar itu. Allah Subhanahu wa taala sebut, falaqtahamal aqabah. Allah Subhanahu wa taala sebut, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Falaqtahamal aqabah, maka dia tidak akan menempuhi suasana yang disebut dengan jalan yang mendaki dan sukar. Ibnu Amru bin Abbas mengatakan bahawa Al-Aqabah adalah nama bukit dalam neraka. Disebut demikian. Yang ni dinamakan dalam suasana yang demikian. Falaqtahamal aqabah. Muhammad bin Ka'ab dan juga Ka'ab Al-Ahbar mengatakan bahawa Al-Aqabah 70 lapisan dalam neraka Jahannam. Al-Aqabah 70 lapisan dalam neraka Jahannam. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahawa Aqabah adalah jalan mendaki yang sukar yang terdapat di dalam neraka. Di bawah titian neraka, mereka mendakinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid, Ad-Dhahak dan juga Al-Kilabi mengatakan bahawa Al-Aqabah adalah nama lain titian sirat, bukan Al-Aqabah. Al-Aqabah tu satu lagi, tapi Aqabah saja adalah nama lain yang disebut dengan titian sirat. Ulama-ulama bincang. Ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah nama neraka itu sendiri. Aqabah tu nama neraka sendiri. Ada juga yang mengatakan bahawa itu, Al-Kilabi mengatakan bahawa Aqabah adalah gunung yang terletak di antara syurga dan juga neraka. Yang dia sebut demikian. Menurut pendapat lain yang memahami Aqabah sebagai jalan yang mendaki dan sukar dilalui dengan amal soleh, kerana Allah Ta'ala kemudian menjelaskan Aqabah maknanya fakku raqabah. Fakku raqabah iaitu memerdekakan hamba sahaya. Ibnu Zaid dan sekumpulan ahli tafsir mengatakan bahawa kalimah ini maknanya pertanyaan. Falaqtahamal aqabah, ada yang sebut demikian.
Maksudnya, mengapa kamu tidak melalui jalan yang mendaki dan sukar? Kalimah yang digunakan. Dikatakan juga, mengapa kamu tidak menafkahkan harta kamu untuk memerdekakan hamba ataupun memberi makan pada orang kelaparan untuk melalui jalan yang mendaki dan sukar. Perkara ini lebih baik baginya dan daripada membelanjakan hartanya pada jalan kemaksiatan. Pada jalan kemaksiatan itu sendiri. Menurut pendapat lain, masuk kata-kata ini adalah perumpamaan besar dan berat dosa diibaratkan dengan jalan mendaki dan sukar. Siapa-siapa maksudnya dihumban dalam neraka menjadi sukar. Kerana apa dia? Kerana dosa-dosa yang mereka dihumban itu menyebabkan menjadi kesukaran pada mereka. Jika dia memerdekakan hamba dan beramal soleh, maka dia seperti melalui jalan yang mendaki dan juga sukar. Apabila dia mempunyai dosa yang memudaratkan, menyakiti dan memberatkan, lalu dia menghapuskan dengan amal soleh dan bertaubat dengan sebenarnya, maka dia seperti orang yang mendaki jalan yang mendaki dan sukar. Hadis tersebut hadis hasan yang menceritakan demikian. Maknanya kita nak sebutnya suasana neraka tu sukar dan payah. Itu bahasa yang mudahnya untuk kita faham. Al-Hasan berkata, demi Allah, itu adalah jalan yang mendaki dan sukar, iaitu perjuangan manusia melawan hawa nafsu dan juga syaitan sebagai musuhnya. Sungguh indah sebagaimana yang dikatakan oleh penyair kita ini. Sungguh aku ditimpa oleh 4 batu besar cubaan, sedangkan mereka juga memasang perangkap ke atas diriku, iaitu iblis, dunia, nafsu dan hawa. Bagaimana cara aku bercerai daripadanya, yang menyebabkan manusia dihumban dalam neraka Allah SWT. Siapa yang mentaati Allah dan berjuang mengawal hawa nafsunya, melawan syaitan dan dunia, maka syurga sebagai tempat tinggalnya. Ini kehidupan orang yang dia nampak jalan hidup dia yang sebenar ialah syurga, kesudahan dalam hidup kita. Siapa yang terumbang-ambing dalam kesesatan dan dikawal oleh kemaksiatan, mengikut hawa nafsu dan melempias syahwatnya, maka neraka lah lebih utama baginya. Senang je untuk kita nak faham pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, kalau kita ni sibuk nak jaga yang namakan dengan apa dia, nafsu syahwat kita, neraka lah pada diri kita. Orang yang ikut dalam hidup dia dengan syaitan, maka pada diri dia, neraka pada dia. Manakala orang yang hidup, dia jaga perintah Allah, dia kawal diri dia, dia kawal nafsu syahwat dia, tempat dia dalam syurga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut jelas dah. Ada pun orang-orang yang memilih untuk menjadi tagut. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, orang yang memilih dalam hidup dia untuk menjadi orang yang melampau dalam hidup dia. Buka aurat, tak solat, kemudian lawan perintah Allah, tak puasa, kemudian lawan syariat, lawan para alim ulama, lawan nasihat-nasihat yang baik dalam hidup dia. Orang ni dia panggil tagha, orang yang melampau. Wa atharul hayatid dunya, wa atharul hayatad dunya, dan dia melebihkan kehidupan di dunia dibandingkan dengan akhirat. Orang yang macam ni dalam hidup dia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahannam lah kesudahan tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka sebut. Dalam hidup ni kita berjumpa dengan orang macam ni kan. Orang yang kadang-kadang suami pakai seluar pendek, isteri pakai baju singlet dalam keadaan tak tutup aurat, kemudian pakai seluar pendek pula. Ni dipanggil orang yang tagha. Orang yang tagha, hidup dalam keadaan tagha. Sama juga dalam hidup kita ni, dalam kehidupan kita ni, menyebabkan pada diri kita ni, kita sentiasa sibuk dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil orang yang dinamakan dengan tagha, orang yang hidup terhadap dunia, tak rasa akhirat menjadi keutamaan di kalangan mereka tersebut. Wa atharul hayat tad dunya, dan dia melebihkan kehidupan dunia. Nak joget, nak menari, nak hidup dia ketawa, hidup dia dalam keadaan buat maksiat dan sebagainya. Hidup dia tak peduli terhadap syariat, perintah Allah. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Allah sebut kesudahan orang macam ni neraka lah yang disediakan tempat padanya. Ibu ayah, tolong tegur anak-anak kalian yang tak tutup aurat. Ibu ayah, tolong tegur anak-anak kalian yang tak jaga solat, yang tak jaga syariat. Tolong tegur di kalangan kita.
Jangan kita ni hidup dalam keadaan yang nak penting terhadap dunia, kita terlupa terhadap akhirat. Ramai ada orang kita ni hidup dia tahu yang lepas pada ni akan mati, tapi dia biarkan keluarga dia dalam buat maksiat. Dia biarkan suasana hidup dia dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni fa innal jahimah hiyal ma'wa. Allah sebut tempat dia ialah neraka jahanam. Kalau ada alim ulama tegur dia, alim ulama tegur bukan alim ulama yang menerakakan mereka, tidak. Tapi Allah yang menyebut orang yang hidup fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Orang yang melebihkan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kita kena sebut, bila kita sebut fa innal jahim hiyal ma'wa, neraka keadaan yang sebegini, maka jangan marah pada orang sebut neraka tu, jangan marah. Kerana bukan orang yang sebut neraka ni yang menerakakan kamu, tidak. Bukan hak orang yang dinamakan dengan apa dia, orang ni yang menyebut masuk neraka, tidak. Tapi Allah yang sebut. Kamu nak kepada orang kafir, kamu nak kepada kehidupan dunia lebih pada akhirat Allah, maka tempat kamu ialah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sekarang ni ada satu budaya ni, budaya bila kita sebut neraka, dia kata ustaz bukannya pemilik penjaga nak kunci neraka pun disebut demikian. Ustaz bukan menentukan orang masuk neraka dan syurga ni menjadi pada ustaz. Bila ustaz menjadi wakil Allah ni, orang ditanya soalan demikian, kita jawab Allah telah mengarahkan kita dan menyebut dalam Al-Quran Karim. Ni, tolong baca sikit. Ada orang yang jenis demikian. Dia, bila kita sebut, dia hidup buat macam ni, kamu bersama dengan orang kafir, nanti di akhirat nanti dengan orang kafir. Dia jawab balik. Bukan hak ustaz. Bukan hak yang disebut dengan orang-orang alim untuk nak sebut di akhirat nanti dengan orang kafir. Dia kata tugas ini ialah tugas yang disebut kerja Allah, bukan kerja ustaz. Dia sebut demikian. Kita jawab ni. Ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tolong bagi tahu pada mereka fa innal jahimah hiyal ma'wa, neraka jahanam kesudahan tempat dalam kehidupan kamu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu Allah sebut, adapun orang yang wa amma man khafa, orang yang sentiasa takut dalam hidup dia, maqama rabbih, yang dia sentiasa pandang kedudukan dia di sisi Allah. Dia sentiasa melihat kedudukan dia di sisi Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsu dia daripada dituruti hawa nafsu dia tersebut. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang ni Allah telah sediakan ma'wa dia jannah. Disediakan tempat untuk kesudahan dalam hidup dia, syurga Allah yang disediakan oleh Allah kepada orang yang jenis demikian. Saya adalah sekali ada seorang hamba Allah, dia hantar mesej. Saya pun jawab, kalau kamu nak bersama dengan orang kafir tersebut, kamu akan bersama dengan orang kafir inilah dalam kubur nanti. Kamu akan bersama dengan orang kafir inilah di akhirat nanti. Dia pun jawab balik. Dia kata, bukan kerja ustaz yang nak menyatakan demikian. Dia kata, bukan kerja kita. Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Allah sebut yang jelas dalam ayat ni. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Orang-orang yang tagut dan dia mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahimah hiyal ma'wa. Neraka jahanam lah kesudahan dalam kehidupan mereka tersebut. Ada pun orang yang hidup dia jaga syariat Allah, hidup dia sentiasa patuh pada perintah Allah, hidup dia sentiasa jaga syariat Allah. Syariat nak yang macam mana pada dalam hidup kita? Kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan demikian, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah telah sediakan syurga bagi kesudahan dalam kehidupannya, tempat tinggal dia. Maksudnya, mengapa mereka tidak melalui jalan yang mendaki lagi sukar? Adalah seorang yang tidak mahu melalui jalan yang mendaki dan sukar. Itu sebagai khabar bahawa dia enggan melakukannya. Orang Arab mengatakan bahawa dia telah berusaha sama dengan tidak akan melakukannya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu memerdekakan hamba sahaya. Dalam surah Al-Balad dikatakan kepada Nabi SAW, kamu tidak tahu sehingga aku mengajar kepada kamu maksud jalan mendaki lagi sukar itu, iaitu membebaskan penghambaan. Maksudnya memerdekakan hamba daripada penghambaan, atau memberi makan kepada orang yang kelaparan dan anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan keluarga kamu.
ataupun orang miskin yang amat fakir yang menangis pada tanah untuk meminta keperluannya. Tafsir Al-Hasan cerita demikian. Sufyan bin Uyainah berkata, semua yang dikatakan Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, tahukah kamu? Wa ma adraka. Maksudnya, maka dia akan memberitahu. Sedangkan semua yang dikatakan dengan wa ma yudrika, bila Allah guna kalimah wa ma yudrika, maksudnya maka dia, Allah Ta'ala tidak akan memberitahu. Wa ma yudrika. At-Tabrani, Abu Qasim Salman bin Ahmad dalam Makarimul Akhlaq daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, mengumpulkan para sahabatku yang mengumpulkan satu gantang makanan sedekah lebih aku sukai daripada pergi ke pasar lalu membeli hamba dan memerdekakan hamba itu sendiri. Ni tafsiran para alim ulama bincangkan ayat-ayat tafsir yang di waktu mana cerita tentang iwama adraka mal aqabah, faqur raqabah, dan suasana neraka yang akan dilalui bagi orang yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi bahan api neraka adalah manusia dan juga batu pada pengajian yang akan datang nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.